Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka kama athnayta ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin yang bertugas di surau ini, barisan ahli jawatan kuasa, petugas-petugas, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia serta inayah yang telah pun dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini, dapat kita mengimarahkan suatu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan, suatu jamaah yang ia pastinya diberikan keberkatan, kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berada pada suatu waktu yang sangat diberikan suatu inayah, diagihkan rezeki secara hissian dan ma'nawiyan, rezeki yang nampak maupun rezeki yang tidak nampak, rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin, kepada semua umat manusia tidak terkira sama ada beriman ataupun tidak, dan terkhususnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengimarahkan dan juga yang berjaga untuk menghidupkan waktu ini sehinggalah terbit mataharinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya kita di tempat ini pada waktu yang sangat dimuliakan ini, di dalam mujtama' perhimpunan yang sangat diberikan kerahmatan ini, mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengangkatkan darajat kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu maupun yang terkemudian, menjadikan kita sentiasa diselindungi dan juga dilindungi segala keaiban dan kekurangan serta kesilapan, dijadikan kita terhimpun di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman yang terjauh, terhindar daripada segala fitnah dan juga segala kemaksiatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, seperti mana Engkau telah pun menyempurnakan kehidupan kami dengan nikmat makan dan minum, dengan nikmat rezeki yang tidak terhingga daripada-Mu ya Allah, dengan nikmat pakaian dan juga nikmat tempat tinggal serta nikmat pasangan ya Allah. Jadikanlah kami, penghabisan hidup kami juga diberikan nikmat, diberikan kerahmatan dan diberikan bantuan hidayah daripada-Mu ya Allah. Wafatkanlah kami, matikanlah kami, meninggalkanlah kami ya Allah setelah panjang umur,
Setelah sempat untuk kami merasakan segala nikmat di dalam ibadah kepadamu, ya Allah. Setelah sempat untuk kami melangsaikan hutang piutang kami dan juga kami merasakan nikmat di dalam rezeki kami, ya Allah. Setelah sempat untuk kami melangsaikan dan juga menyelesaikan segala tanggungjawab dan urusan duniawi dan ukhrawi kami, ya Allah. Setelah sempat untuk kami ini menunaikan dan juga tercapai hajat kami di dalam kebajikan dan juga di dalam melaksanakan segala perintah-Mu, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan, ya Allah. Jauhilah kami, ya Allah, daripada dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, telah pun kita ini sampai dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah hari ke-17 Ramadan. Hari ini adalah hari memperingati nuzulul Quran, penurunan Al-Quran, daripada yang disebutkan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan Al-Quran, subhanallah, serentak pergi ke yang disebutkan langit dunia, di Baitul Izzah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini juga adalah hari perjuangan para sahabat mempertahankan aqidah dan juga mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu subhanallah memperjuangkan agama bukannya dengan sekadar mereka itu menuliskan dengan mata pena, bukan sekadar subhanallah memberikan komen, dan juga bukan sekadar menjadikan agama ini subhanallah sebagai satu spekulasi semata-mata, tetapi mereka itu subhanallah mempertahankan agama di dalam sebuah peperangan yang dinamakan peperangan Badar, peperangan yang disertai oleh 313 orang daripada para sahabat ridwanullah. Mereka itu semuanya adalah ahli syurga, dan mereka ini semuanya telah pun disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada peperangan Badar inilah, menyaksikan pengorbanan-pengorbanan, menyaksikan infak-infak daripada para sahabat, sehingga kan subhanallah Sayyidina Uthman yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapakah pendapatannya dan berapakah kemampuannya di dalam infak, tiba-tiba mengatakan, wahai Rasulullah, aku meninfakkan 2/3 daripada hartaku ke jalan Allah Subhanahu wa taala. 2/3 maksudnya kalau gaji 3,000, 2,000 diinfakkan. Hari ini subhanallah kalau gaji 3,000 nak infak 500 pun berat. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana melihat pengorbanan Sayyidina Uthman ibnu Affan, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada semua para sahabat, Rasulullah mengatakan, ma darra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Tidak akan mudarat lagi dah apa yang dilakukan oleh Ibnu Affan, yakni Sayyidina Uthman ibnu Affan, dengan apa sahaja yang dilakukan selepas hari ini. Memberikan makna bahawasanya Sayyidina Uthman, lakukanlah apa sahaja, walaupun benda kesilapan, walaupun minta maaf dengan bahasa, kalau berdosa sekalipun. Kalaupun Sayyidina Uthman ibn Affan melakukan dosa sekalipun, contoh, tapi tidak pernah berlaku, tapi kalaulah dia melakukan dosa sekalipun, tak mudarat, memberi makna telah pun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat 4 kelompok daripada para sahabat yang mereka semuanya subhanallah, tidak boleh kita sentuh individu mereka dengan kesilapan-kesilapan dan juga kekurangan mereka walaupun sedikit. Menyingkap mereka punya kesilapan,
mencari mereka punya kekurangan itu adalah suatu perkara kesilapan dan juga kejahilan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus di akhir zaman. Individu-individu ini adalah mereka yang telah pun terlibat di dalam 4 kelompok. Di dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Rasulullah SAW masih hidup, siapakah mereka? Yang pertama adalah asyara mubasyirina bil jannah. 10 para sahabat yang telah pun dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelarkan Abul Qasim, bapa orang-orang yang bersumpah. Disebabkan apakah Rasulullah diberikan gelaran sedemikian? Kerana Rasulullah SAW dikatakan li'annahu qasamal jannata baina ashabi. Kerana Rasulullah SAW bersumpah dengan nama syurga ke atas para sahabatnya. Aku bersumpah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk syurga. Aku bersumpah Sayyidina Umar masuk syurga. Itu seperti mana sabda Rasulullah SAW bersumpah. Para sahabat bahawa mereka itu diberikan jaminan syurga oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Subhanallah. Disebabkan itulah Nabi Muhammad digelarkan sebagai Abul Qasim, bapa orang-orang yang bersumpah Rasulullah SAW. 10 orang para sahabat yang mereka itu semuanya dijamin syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka itu semua, subhanallah, tidak boleh kita ini menyentuh individu mereka dengan menyingkap keaiban, kekurangan dan kesilapan mereka, walaupun setelah daripada kewafatan Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya adalah individu-individu, adalah manusia di kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang telah pun terlibat di dalam peperangan Badar. Berperang memihak kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di dalam medan peperangan Badar. Medan peperangan Badar itu berlaku pada 17 Ramadan. Dan pertempurannya, subhanallah, ataupun peperangannya, jihadnya telah pun ditiupkan semboyannya semenjak 15 Ramadan. Ketika mana 15 Ramadan, ketika mana itu, subhanallah, ditiupkan laungan jihad pada waktu itu, bahawasanya umat Muhammad perlu pergi bertempur di medan jihad secara syar'i dan juga secara benar, dan disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itulah, subhanallah, terdapat manusia-manusia di kalangan para sahabat yang mereka itu sendiri meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang mati syahid dalam medan peperangan Badar. Kata para ulama, 14 orang yang gugur syahid di dalam medan peperangan Badar, mereka benar-benar orang yang telah pun meminta doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dicabut nyawanya di dalam medan pertempuran peperangan Badar. Maksudnya, syahid itu pilihan mereka. Bukanlah mereka itu kalah di dalam peperangan, tapi pilihan mereka. Mereka itu, subhanallah, diberikan hadiah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam medan peperangan pertempuran Badar, peperangan Badar Kubra. Para ulama menggelarkan Badar itu, peperangan Badar adalah peperangan Badar Kubra. Sebab apa namanya peperangan Badar? Dia adalah peperangan malam bulan purnama. Badar itu adalah bahasa Arab. Bahasa Melayu itu adalah, bahasa Melayunya adalah bulan purnama. Ditiupkan laungan jihad itu 15 Ramadan. Maksudnya bulan tengah mengambang dekat langit. Pada 16 Ramadan, mereka itu, subhanallah, pada waktu siang, seperti mana waktu ini, berangkat pergi ke medan pertempuran peperangan Badar, mencari di manakah dia tempat untuk dijadikan kubu pertahanan ataupun tempat mereka bertapak ketika mana mereka itu sedang bertempur di dalam medan peperangan Badar. Subhanallah. Pada waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, pergi ke setiap tempat. Rasulullah tandakan dengan pedang Nabi Muhammad. Rasulullah hunuskan pedangnya, tandakan ini adalah tempat mati Umar ibnu Hisham, Abu Jahal. Tandakan tempat ini tempat mati Utbah, ini tempat mati Uqbah, ini tempat mati fulan bin fulan.
Subhanallah. Setiap daripada yang Rasulullah tandakan tempat mati orang-orang kafir Quraisy tersebut, di situ benar-benar berlakunya kematian orang itu. Allahu Akbar. Rasulullah ibarat dah nampak peperangan itu berlaku bagaimana. Pada waktu siangnya, sampai mereka itu menemui suatu telaga, dan mereka itu subhanallah berkuburlah di situ orang-orang Islam 313 orang keseluruhannya, subhanallah. Daripada usia remaja sehinggalah orang yang paling tua. Dikatakan pada waktu itu subhanallah 99% umat Muhammad semuanya keluar berperang, kecuali yang tak keluar berperang itu semuanya wanita dan kanak-kanak sahaja. Subhanallah. Pada waktu itu belum lagi terzahir siapakah orang yang munafik. Tak tahu lagi siapa yang munafik pada waktu itu. Subhanallah. Sehinggalah setelah masuk Islam, ramai daripada orang-orang yang masuk Islam. Di antara orang yang masuk Islam baru-baru selepas peperangan Badar itu, baru di antara mereka ada orang-orang yang munafik. Subhanallah. Maka pada waktu itu subhanallah, pada waktu malam itu subhanallah, di tengah-tengah medan pertempuran peperangan Badar itu, Rasulullah SAW berdoa memohon kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayangkan, ini Rasulullah SAW yang sudah pun diperlihatkan potongan peperangan Badar sebelum daripada berlakunya peperangan Badar, yang dah tahu dah mana tempat matinya Abu Jahal, mana tempat matinya Utbah, mana tempat matinya Uqbah. Rasulullah masih lagi subhanallah memohon kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan makna umat Muhammad, walau bagaimanapun kita ketahui kita akan menang ataupun kita akan diberikan kejayaan, doa itu adalah diwajibkan ataupun doa itu adalah digalakkan di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan Rasulullah SAW menyebutkan bahawasanya, Rabbi in ghalabat hadhil fi'atu, in ghalabat hadhil fi'ata, fa innaka lam tu'bad fi wajhil ard abada. Wahai Tuhan, kalaulah kelompok ini telah pun dikalahkan dalam peperangan Badar, kata Rasulullah SAW, nescaya kamu tak akan lagi disembah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, wahai Allah. Wahai Tuhan, kalaulah ahli tentera peperangan Badar ini kalah dalam peperangan Badar, tak ada lagi dah orang yang akan menyembah kamu, wahai Tuhan. Rasulullah berdoa subhanallah sampailah dikatakan mendepakan tangannya ke langit sampai jatuh ridak Rasulullah ke tanah. Diangkatnya Rasulullah, ambil ridak Rasulullah SAW daripada tanah, letak lagi kat bahu, doa lagi, jatuh lagi. Kata Abdullah bin Abbas ketika mana itu subhanallah, Rasulullah SAW dikatakan 4 ke 5 kali jatuh ridak daripada bahunya. Allahu Akbar. Nak katakan Nabi Muhammad SAW apabila berdoa, doanya bukan main-main, walaupun dia tahu tentera peperangan Badar itu memang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW tetap juga memiliki harapan yang sangat tinggi, dan juga ingin Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan doa daripada lisan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah mengangkat suara di dalam doa. Doa kita subhanallah, kalau dalam hati, dia tak nama doa, namanya hajat. Kalau kita cuma tak sebut, tu bukan nama doa, tu namanya hajat. Yang dinamakan doa adalah bila kita sebut, lafazkan. Bila kita lafaz, maka dia jadi doa. Kenapa subhanallah? Apabila kita ini mendirikan solat, khususnya solat subuh, sebagai contoh, apabila kita ini i'tidal pada rakaat yang terakhir, pada rakaat yang kedua, imam subhanallah membacakan doa kunut, mesti menyebutkan Allahumma hdina fi man hadait. Tak boleh ke? Doa dalam hati, boleh tak? Yang dalam hati ini, sebutlah macam mana pun, tak nama doa, dia namanya hajat. Subhanallah. Tapi bila kita sebutkan, kita lafazkan, waktu itulah dia bertukar istilah kepada doa. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman.
Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala berhajat untuk mendengar doa daripada lisan kita ini, subhanallah. Tetapi kitalah yang berhajat untuk memperdengarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita ini berdoa? Kata Imam Abdullah Alwi Al-Haddad, seorang syekh yang terulung daripada kota Hadramaut, mengatakan subhanallah, katanya subhanallah, qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengetahui daripada pengetahuannya apa yang aku ini hajatkan di dalam hati dan apa yang aku pilih di dalam hati aku. Cukup, Allah Taala dah tahu. Walaupun kita tak sebutkan, Allah Subhanahu wa taala dah tahu. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li bi iftiqari. Adapun doa aku yang aku sebutkan, yang aku lafazkan ini, dia adalah untuk diri aku sendiri sebagai penyaksian bahawasanya aku ini adalah hamba yang lemah dan hamba yang kerdil. Maksudnya orang yang mereka itu hanya berhajat di dalam hati, tak sebutkan, memberi makna dia tak rasa diri dia masih hamba. Subhanallah. Kalau kita ni subhanallah rasa diri kita ini rendah, kita akan sebut ke orang. Contoh, kalau kita ini nak minta sesuatu kepada orang lain, kita akan cakap dekat dia, tolong, saya tak mampu ni. Saya insan yang lemah, saya miskin, betul tak? Boleh ke subhanallah kalau kita ini subhanallah rasa rendah diri, ataupun kita ini rasa hina tapi kita tak sebut kat depan orang? Boleh ke begitu? Walaupun subhanallah hati kita mengatakan aku ni tak boleh, aku ni lemah dan sebagainya, subhanallah, bila kita tak sebut, maksudnya kita tidak membenarkan perkara itu. Apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, apabila kita ini berdoa, doa tersebut adalah saksi untuk diri kita sendiri bahawasanya kita ini adalah lemah, kita ini adalah hamba, tidak mampu dan sebagainya, subhanallah. Sebab itulah subhanallah para ulama mengatakan orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Maksudnya dia rasa dirinya hamba tapi dia tak mau membenarkan dengan mulutnya. Apakah dia tak dengar, bagaimana dia tak membenarkan dengan mulutnya? Bahawasanya dia itu subhanallah tak pernah berdoa. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana malam peperangan Badar yang esoknya akan berlangsungnya pertempuran subhanallah di antara orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Arab Quraisy daripada kota Mekah pada waktu itu, subhanallah, yang ingin merampas harta benda orang-orang Islam yang berada di kota Mekah pada ketika itu, subhanallah. Pada waktu itu subhanallah Rasulullah apabila berdoa mengangkatkan suaranya, subhanallah, katanya subhanallah, sehingga kalau Nabi Muhammad berdoa pada waktu itu subhanallah jatuh ridak Rasulullah daripada bahunya. Kalau kita subhanallah berdoa subhanallah, ya Allah ya Tuhanku, sampaikan subhanallah bila orang dengar doa kita malu. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memperdengarkan doanya subhanallah, mengangkat suaranya subhanallah sampai hampir-hampir serak suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah apabila berdoa subhanallah maka doanya perlu bersungguh-sungguh. Kerana Rasulullah SAW yang menunjukkan sendiri bagaimanakah Rasulullah ketika mana berdoa. Apabila Rasulullah SAW apabila berdoa, dan doa itu adalah doa yang sangat diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah akan mendepakan tangannya begini. Subhanallah. Kita pada hari ini kalau ingin berdoa jangan malu mendepakan tangan ke langit. Subhanallah. Ada 4 syarat doa itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan yang pertamanya kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebut dalam bahasa Melayu pun boleh, ya Tuhanku. Subhanallah. Yang keduanya subhanallah, kita mendepakan tangan ataupun mendadahkan tangan ke langit. Yang ketiganya subhanallah, ketika manusia itu subhanallah di dalam keadaan bermusafir. Yang keempatnya,
ketika seorang manusia itu di dalam keadaan memerlukan dan berhajat. 4 keadaan ini adalah keadaan yang orang itu nescaya akan dimustajabkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah menyebutkan bahawasanya rubba asy'atha aghbar madfu'un bil abwab. Kebanyakan orang-orang yang kesusahan, mereka itu dihalau daripada pintu-pintu rumah. Diketuknya pintu rumah, "Cik, minta sikit makanan, saya sedang lapar," kena halau. "Pergi kau." Kebanyakan daripada rumah akan halau dia. Kata Rasulullah SAW, "Lau aqsamu ala Allahi la abarrahu." Kalaulah mereka itu sekali sahaja meminta kepada Allah, Allah Ta'ala akan bela mereka. Allahu Akbar. Ketuk pintu rumah, beratus pintu rumah diketuknya, kena halau, subhanallah. Kata Rasulullah SAW, orang ini sekali saja minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan bela dia. Allahu Akbar. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampailah keesokan harinya Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat di dalam medan pertempuran Badar, subhanallah, menerima suatu tentangan daripada kota Mekah, iaitu daripada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, subhanallah, yang jumlah mereka itu jauh lebih besar, 1000 orang, dengan kekuatan senjata yang jauh lebih dahsyat. Orang-orang Islam, subhanallah, terdapat yang tidak memiliki senjata, hanya mengikat dan juga memejalkan pelepah tamar untuk dijadikan senjata. Pelepah tamar tu, subhanallah, disimpulkan, dipejalkan, jadi macam kayu yang berat, macam baseball tu. Itu yang mereka jadikan sebagai senjata, subhanallah. Sementara kudanya hanyalah 2 ekor, tidak silap, subhanallah, dan juga unta cuma 1 ekor ataupun 2 ekor. Di dalam medan peperangan Badar, subhanallah, semua daripada para sahabat, subhanallah, berjalan kaki, tidak menaiki mana-mana kenderaan. Pada waktu itu umat Islam masih lagi belum ada baju besi. Atas badan mereka hanyalah kain yang nipis, tak ada lagi perisai. Umat Islam pada waktu itu, subhanallah, dikatakan membeli topi besi hanya 5 topi besi. 5 topi besi yang lonjong. Kalau kita tengok, subhanallah, cerita-cerita orang-orang Arab zaman dahulu, mereka akan pakai topi besi namanya qalanis ataupun qalansuah. Qalansuah ini adalah topi besi yang mereka pakai dalam peperangan. Orang-orang Islam, subhanallah, memakai topi besi ini di dalam medan pertempuran Badar. Semua daripada para sahabat tidak memakai topi besi, melainkan, subhanallah, beberapa orang sahaja yang memakai topi besi. Ini pun mereka ini, subhanallah, bergolok bergadai untuk membeli topi besi tersebut, subhanallah. Adapun atas badan mereka, mereka hanya mengenakan pakaian-pakaian yang mereka merasakan itu adalah tahan, untuk ditetak beberapa kali barulah bocor, subhanallah. Tak ada baju besi pada waktu itu. Senjata pun, subhanallah, bukannya senjata yang selalunya membunuh. Senjata mereka, subhanallah, kebanyakan daripada pelepah kurma. Ada juga yang, subhanallah, hanya menggunakan panji-panji, menggunakan bendera mereka sebagai senjata, subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi harapannya tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahawasanya kalau mereka dikalahkan dalam medan pertempuran Badar, nescaya kita pada hari ini mungkin tidak nama Islam. Mungkin kalaulah mereka itu kalah dalam medan pertempuran Badar 1400 tahun yang dahulu, kita pada hari ini tidak ada surau kat sini, subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hebatnya, subhanallah, orang yang telah pun pergi bertempur di dalam medan peperangan Badar, dan orang-orang yang telah pun bertempur bersama-sama dengan Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir Quraisy di medan peperangan Badar pada waktu itu, subhanallah. Semua daripada mereka ini mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka, dan mereka semuanya telah pun diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua ahli syurga. Allahu Akbar. Seorang remaja daripada Ansar, ketika Rasulullah keluar pada waktu pagi
ingin menunaikan solat subuh. Pada waktu itulah 16 Ramadan, mereka itu akan berangkat ke medan peperangan Badar pada waktu itu. Subhanallah. Serempak dengan seorang lelaki namanya Harithah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Harithah, kaifa imanuka ya Harithah?" Kata Rasulullah, "Wahai Harithah, bagaimanakah keadaan iman kamu wahai Harithah?" Kata Harithah, "Ya Rasulullah, inni asbahtu ka'annani anzur ila arsyillahi barizah." Aku bangun pagi wahai Rasulullah seolah-olah aku melihat arasy Allah itu terpampang depan mata aku. Wa ka'anni anzur ila ahli jannati yatana'amuna fiha. Seolah-olah aku melihat ahli syurga diberikan kenikmatan di dalamnya. Wa ka'anni anzur ila ahlun nari yata'aqabuna fiha. Dan seolah-olah aku melihat ahli neraka diseksa di dalam neraka. Lalu kata Rasulullah SAW, "Syabun nawwarallahu qalbah." Kamu sememangnya seorang remaja yang diberikan cahaya pada hatinya, kata Rasulullah SAW. Katanya, "Ya Harithah, sal madza turidu." Wahai Harithah, minta pada aku minta apa saja pada aku yang kamu mahu. Katanya, "Ya la as'aluka syai'an." Wahai Rasulullah, aku tidak mahu meminta kepada kamu apa-apa pun. Ghairu anni uridu an yaktubli fi syahadah. Wahai Rasulullah, kecuali aku memohon kepada kamu, minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan aku ini subhanallah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan syahid. Rasulullah pun subhanallah mengatakan, Allahumma yarzuquka syahadah. Ya Allah, kurniakanlah kepada Harithah mati syahid. Dan Harithah salah seorang daripada 14 orang yang mati syahid di dalam medan pertempuran Badar. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi bertempur dalam medan peperangan Badar ini, tidak boleh kita semua menyingkap kisah sirah mereka, menyingkap riwayat hidup mereka, dan kita ini mengambil ataupun kita ini subhanallah mengambil kisah-kisah yang mengaibkan tentang mereka untuk kita ceritakan ataupun untuk kita memberikan pandangan serong umat Muhammad kepada mereka. Ini adalah sesuatu benda yang berdosa. Mereka itu telah pun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka itu subhanallah jasad mereka belum terlerai di dalam tanah sampai sekarang. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kelompok umat Muhammad yang kedua. Jangan sampai kita ini subhanallah tuhmah mereka walaupun benar. Maksudnya walaupun berlaku perkara itu pada individu mereka, berdosa kita singkap kisah hidup mereka kalau ada keaiban dan juga kekurangan. Subhanallah. Yang ketiganya adalah ahlu bai'atur ridwan, yaitu orang-orang yang telah pun berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan itu adalah suatu bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala turut serta di dalam bai'ah tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam satu ayat, yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah Subhanahu wa taala berada atas tangan-tangan mereka. Allah Subhanahu wa taala subhanallah bersama dengan ahli bai'atur ridwan ketika mana mereka itu berbai'ah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bai'atur ridwan ini adalah permulaan daripada pembukaan kota Mekah. Permulaan daripada kemenangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kota Mekah, kota yang umat Muhammad zaman sekarang ini boleh bertawaf, dan juga kota yang dengan amannya dapat kita subhanallah pergi haji dan umrah sekiranya tidak ada apa-apa. Subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli bai'atur ridwan ini tidak ramai.
Walau bagaimanapun subhanallah, mereka ini adalah penyebab. Mereka ini adalah asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk umat Muhammad mendapatkan kembali kota yang mereka telah pun tinggalkan dengan mereka itu dihalau dan juga dengan dihina. Astaghfirullahalazim. Mereka mendapatkan kembali dengan kemenangan. Allahu akbar. Ahli bai'atur ridwan ini adalah kelompok manusia yang mereka itu subhanallah pernah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majlis secara nyata subhanallah, hanya sahaja mereka tak dapat melihat Nabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anda rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sudut kemuliaan mereka. Mereka itu tidak maksum. Mereka ini para sahabat tidak maksum subhanallah. Semua daripada para ulama subhanallah, jumhur mengatakan para sahabat tidak maksum. Tetapi mereka ini mahfuz, mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesilapan dan segala daripada kemaksiatan daripada mereka, apa yang mereka telah lakukan semenjak mereka ini belum beriman, seperti mana mereka itu sebelum beriman kepada Nabi Muhammad. Apabila telah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mereka telah pun dibersihkan semuanya subhanallah, bukan lagi dikira dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan yang terakhir sekali adalah ahli suffah. Ahli suffah ini subhanallah bilangan mereka hanyalah 20 ke 30 orang sahaja. Bilangan ahli suffah ini adalah bilangan lebih kurang 20 orang ke 30 orang sahaja. Kebanyakan mereka ini adalah musafir daripada jarak jauh, daripada negeri-negeri yang berjauhan, daripada kota Madinah. Bila sampai ke kota Madinah subhanallah, mereka ini terputus berkalan di pertengahan jalan mereka subhanallah. Sampai ke kota Madinah, mereka ini memohon perlindungan daripada mana-mana para sahabat subhanallah tidak mampu untuk memberikan mereka ini bantuan. Maka Rasulullah SAW subhanallah memberikan mereka bantuan dan juga menyediakan tempat tinggal mereka di dalam Masjid Nabawi dengan syarat mereka ini subhanallah memelihara dan menghafal Al-Quran yang turun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka ini adalah lelaki, kebanyakan mereka ini adalah miskin, dan kebanyakan mereka ini adalah bujang. Maka jangan kita ini terlalu kuat mengherdik kaum lelaki. Jangan kita terlalu kuat mengherdik orang-orang yang miskin. Dan jangan kita ini subhanallah terlalu memandang serong kepada orang-orang yang masih bujang. Cuba kita tengok Piramli buat cerita bujang lapuk, betul tak? Kenapa subhanallah ahli suffah semuanya bujang lapuk? Sayyidina Bilal bin Rabbah tidak berkahwin sampailah setelah daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Rasulullah SAW wafat, baru Sayyidina Bilal bin Rabbah berkahwin. Itu pun bukan berkahwin dalam kota Madinah. Telah bermusafir pergi ke bumi Syam. Dan ditakdirkan bertemukan jodoh dengan orang bumi Syam subhanallah. Orang Syria istrinya. Allahu Akbar. Istrinya Sayyidina Bilal bin Rabbah subhanallah adalah perempuan Syria. Maksudnya, kalau Sayyidina Bilal bin Rabbah masih meninggalkan anak cucu sampai sekarang, anak cucu Sayyidina Bilal bin Rabbah bukan lagi orang yang hitam. Mereka dah putih, lagi putih daripada kita mungkin, subhanallah. Pasal apa? Isterinya Bilal bin Rabbah ini seorang wanita yang putih melepak, wanita bumi Syria, bumi Syam, subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan daripada ahli suffah mereka ini semuanya subhanallah membujang sehinggalah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah wafat sahaja, barulah mereka ini subhanallah sebahagian mereka berkahwin. Ada sebahagian mereka yang membujang sampai meninggal dunia, tak berkahwin subhanallah. Jadi wahai orang-orang lelaki subhanallah, kalaulah kamu membujang sampailah usia tua, ada baiknya hafal Al-Quran.
Mudahan kita dituliskan di antara orang yang akan bangkit di hari kiamat bersama dengan ahli suffah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli suffah ini kalau kita ingin mengetahui di dalam kota Madinah ketika mana itu, subhanallah, bila berlaku mana-mana peperangan, para sahabat, orang-orang muda di kalangan umat Muhammad akan cari ahli suffah dan akan lindungi mereka, subhanallah. Di dalam peperangan, mereka ini akan cari ahli suffah dan mereka ini akan lindungi sehebat-hebat perlindungan pada ahli suffah. Subhanallah. Apa-apa yang berlaku, ahli suffah perlu diselamatkan terlebih dahulu mereka ini, subhanallah. Ahli suffah ini, apa-apa yang berlaku pun di dalam medan peperangan, tak kisah apa yang berlaku. Yang penting para sahabat perlu selamatkan terlebih dahulu ahli suffah. Mereka adalah permata ummah. Permata sungguh-sungguh, bukannya permata sikit-sikit. Subhanallah. Pasal apa? Hanya mereka yang menghafal Al-Quran. Kalau mereka itu telah pun dibunuh ataupun gugur dalam medan pertempuran, wal'iyadzubillah, maka tidak ada lagi dah hafalan dan juga tulisan Al-Quran. Ni hari ini subhanallah yang tulis Al-Quran dekat dalam buku. Kitab Al-Quran yang kita tahu pada hari ini, yang dah dibukukan, yang dah ditulis, subhanallah, ini semuanya adalah disalin semula oleh Sayyidina Uthman ibn Affan daripada ahli suffah. Dia bukannya semuanya dihafal oleh Sayyidina Uthman ibn Affan, melainkan Sayyidina Uthman ibn Affan apabila telah pun disalin semula di dalam sebuah kitab, Sayyidina Uthman lah sahabat yang pertama menghafal Al-Quran 30 juzuk. Semua sahabat tidak hafal Al-Quran 30 juzuk. Pasal apa? Al-Quran tidak terhimpun pada waktu itu. Sayyidina Uthman, sahabat pertama, subhanallah, yang melakukan hafalan Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari. Subhanallah. Sahabat pertama yang buat. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun tak pernah lakukan. Sayyidina Umar pun tak pernah lakukan. Sampaikan kalau orang itu subhanallah mengkhatamkan Al-Quran dalam bentuk hafalan dalam satu hari 30 juzuk, dikatakan khatmah Uthmaniyah, iaitu cara pengkhataman Al-Quran Sayyidina Uthman. Sampaikan tulisan khat di dalam tulisan Al-Quran yang kita baca pada hari ini, namanya khat Uthmani, iaitu tulisan Sayyidina Uthman, subhanallah. Tulisan khat ada banyak. Ada khat Uthmani, ada Diwani, ada Riq'ah, ada Thuluth, ada Kufah, macam-macam, subhanallah. Yang ditulis di dalam Al-Quran pada hari ini adalah khat Uthmani, iaitu tulisan Sayyidina Uthman yang telah pun diletakkan ataupun dibentukkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kerana ahli suffah, maka Al-Quran dalam bentuk buku, jauh sekali nak jadi PDF, jauh sekali nak jadi application, jauh sekali nak jadi subhanallah bentuk bacaan dan sebagainya. Yang kita lihat pada hari ini, kalau bukan kerana ahli suffah, benda itu semua tidak ada. Subhanallah. Al-Quran yang kita baca, subhanallah, yang imam baca pagi tadi, subhanallah, daripada surah Ar-Rahman, subhanallah, dan juga di dalam surah An-Naba, maka subhanallah pada pagi tadi subhanallah dibacakan surah tersebut. Surah itu yang pertama sekali disebutkan selepas Rasulullah SAW adalah ahli suffah. Hebat ke tak hebat ahli suffah? Orang pertama yang sebutkan Al-Quran setelah Rasulullah sampai wahyu kepadanya, Rasulullah terus bagi tahu kepada ahli suffah. Ahli suffah adalah orang yang pertama lepas Rasulullah menyebutkan surah tersebut, ayat tersebut. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka mereka ini walau bagaimanapun keadaan mereka, walau bagaimanapun subhanallah, mereka punya attitude dalam kehidupan, apa pun yang berlaku di antara mereka sama sendiri sekalipun, subhanallah. Tidak boleh kita ini subhanallah menyentuh individu mereka dengan kesilapan dan dengan kekurangan. Astaghfirullahalazim. Walaupun mereka itu melakukan kesilapan yang sangat besar, mungkin kita ini ilmu tinggi, mungkin kita buat research dan sebagainya, rupa-rupanya salah seorang daripada ahli peperangan tentera Badar pernah melakukan kesilapan besar, subhanallah. Ada tak?
Ada. Siapa kata tak ada? Ada. Ketika mana Rasulullah SAW ingin membuka kota Mekah, hampir-hampir kepada kemenangan umat Muhammad SAW, Rasulullah SAW memberitahu kepada semua orang-orang Islam di dalam kota Madinah. Perutusan Nabi Muhammad SAW adalah jangan siapa pun menghantarkan apa-apa surat, utusan ataupun kirimkan apa-apa tanda kepada orang dalam kota Mekah yang memberikan suatu informasi bahawasanya tentera Nabi Muhammad akan datang membuka kota Mekah. Ini adalah perjanjian. Para sahabat semuanya, subhanallah, kami bersumpah wahai Rasulullah. Tiba-tiba subhanallah, sebelum daripada lebih kurang sebelum seminggu sebelum daripada mereka berangkat ke kota Mekah, terdapat seorang sahabat melanggar perjanjian ini. Maksudnya langgar SOP lah ni. Zaman sekarang ni 50,000 kena kalau peniaga. Subhanallah. Individu 10,000. Makanya subhanallah, langgar SOP ni sahabat ni. Subhanallah. Rasulullah kata jangan hantar surat ataupun utusan yang memberitahu kepada penduduk di kota Mekah bahawasanya Rasulullah dengan bala tenteranya akan datang membuka kota Mekah. Pada waktu itu seorang sahabat, subhanallah, dia menghantarkan utusan pergi ke kota Mekah, menghantar sepucuk surat kepada ahli keluarganya yang belum masuk Islam di dalam kota Mekah. Katanya tentera Rasulullah akan datang, siap siaga diri kamu dengan senjata dan sebagainya. Perkara ini diketahui oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar subhanallah cari lelaki ini, pergi tangkap lelaki ini, cekik dia punya leher, heret ke depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Rasulullah, a'adribu ala unuqih, wahai Rasulullah, boleh tak aku ini pancung lelaki ini? Bila dilihat lelaki ini subhanallah, rupa-rupanya adalah seorang yang pernah berperang bersama dengan Rasulullah di dalam medan pertempuran Badar. Yang dibuat kesilapan ini bukan kesilapan kecil. Melanggar perjanjian dengan mana-mana kerajaan, itu pun dah besar dia punya dosa. Ini kan pula perjanjian dengan Rasulullah. Maksudnya perjanjian ini perjanjian dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dosanya subhanallah adalah dosa yang besar. Astagfirullahalazim. Bukan dosa yang kecil. Takkan tergamaknya Sayyidina Umar untuk memancung kepala orang yang dirasakan itu belum lagi dosa besar. Sayyidina Umar sampai boleh mengatakan, wahai Rasulullah, aku boleh pancung tak dia ni? Rasulullah melihat lelaki itu, rupa-rupanya seorang lelaki yang pernah berperang, beriman dengan Rasulullah, berperang di dalam pertempuran peperangan Badar. Allahu Akbar. Sayyidina Umar mengatakan, da'hu ya Umar, wahai Sayyidina Umar, bebaskan dia. Innahu qad syahida badran. Dia adalah seorang lelaki yang pernah bertempur dengan kita di dalam peperangan Badar. Wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allah atla'a ala ashabi Badrin ya'mal. Wahai Sayyidina Umar, manakah kita tahu? Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah pun melihat dia bertempur dalam peperangan Badar dan Allah Taala sendiri yang membenarkan dia melakukan perkara-perkara sedemikian. Faqala, seraya Allah Ta'ala berkata, boleh jadi Allah Ta'ala berkata, i'malu ma syi'tum ya ahlal badar, inni qad ghafartu lakum. Lakukanlah apa sahaja wahai ahli pertempuran Badar, wahai ahli peperangan Badar. Seolah Allah Ta'ala berkatakan, kata Rasulullah, seolah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu telah pun berkatakan, wahai ahli peperangan Badar, lakukan apa sahaja yang kamu mahu, aku telah ampunkan dosa-dosa kamu. Allahu Akbar. Lelaki ini, dia buat kesilapan, bukan kesilapan kecil. Bayangkan negara kita ni nak berperang, Perdana Menteri buat perutusan, jangan ada seorang pun bagi informasi tentang kekuatan tentera kita, kekuatan negara kita kepada negara musuh. Tiba-tiba kita ini subhanallah hantar SMS, kita ini muat turun post dekat FB tentang kekuatan tentera sehingga dapat diketahui oleh pihak musuh. Itu adalah kesilapan kecil ke kesilapan besar? Orang ini subhanallah boleh dihukum mati. Betul ataupun tidak? Boleh dihukum mati. Pasal apa? Dialah yang menyebabkan kekalahan dalam peperangan.
Tahukah kita kerana apa orang-orang Melayu kalah dalam pertempuran bertempur dengan tentera Portugis? Pasal ada seorang lelaki namanya Mondah Liar. Dia pergi naik panjat kepada kapal peperangan tentera Portugis. Dia mengatakan, wahai tentera Portugis, kekuatan orang-orang Melayu terdapat pada jambatan yang menghubungkan antara istana dan juga rakyat jelata. Robohkan jambatan itu, kamu akan menang perang. Lalu dapat habuan. Orang Portugis pun robohkan jambatan itu, letak kapal perang kat situ, kalah tentera Melaka. Subhanallah. Lihat, inilah dia orang yang sepatutnya, yang dia buat kesalahan bukan kecil ni, kesalahan besar. Dan kesalahan inilah yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Allahu Akbar. Tapi kesalahan tersebut, subhanallah, adalah kesalahan yang Rasulullah sendiri mengatakan, boleh jadi sahabat ini dapat melakukan sedemikian kerana dia ini, subhanallah, diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang membiarkan dia melakukan kesilapan sedemikian, seolah-olah Allah Taala mengatakan, lakukan apa sahaja wahai ahli peperangan tentera Badar, aku telah ampunkan dosa-dosa kamu. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah menyebutkan di dalam perkataannya. Kata Imam Syafi'i, hunaka unasun, terdapat di sana suatu kelompok manusia. Hunaka unasun, terdapat suatu kelompok manusia, yakhta'una wa yadhnibuna, mereka melakukan kesilapan, kemaksiatan dan juga mereka berdosa besar. Wa ya'ti yaumal qiyamati, dan datang mereka di hari kiamat dalam kesilapan yang besar begitulah, subhanallah, belum diampunkan oleh Allah. Fayaghfirullahu dhunubahu bihubbihi wa yudkhiluhul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosanya yang telah dia lakukan di dalam dunia, hanya sahaja kerana Allah Ta'ala sayangkan mereka dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan dan juga di dalam memperingati ahli peperangan Badar, dalam kita memperingati hari nuzul Quran, marilah kita, subhanallah, sedikit memperingati diri kita, jangan sampai terlupa. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana subhanallah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah pun mencintai seorang hamba itu, segala dosanya adalah kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala kesilapannya, subhanallah, tidak memberikan mudarat lagi di dalam kehidupan dunia dan akhirat orang itu, subhanallah. Pernah tak kita mendengarkan cerita tentang seorang lelaki namanya Abu Nawas? Pernah dengar? Abu Nawas ini kehidupannya, dia adalah lelaki yang pemabuk minum arak. Kaki perempuan, astaghfirullahalazim. Tapi meninggal dunia dalam keadaan yang baik dan meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khatimah. Dan terdapat juga beberapa orang daripada cerita-cerita athar ataupun kesan-kesan peninggalan daripada peninggalan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penceritaan berkenaan dengan ramai orang yang mereka itu, subhanallah, seolah-olah tak pernah melakukan kebaikan dalam kehidupan, tetapi mereka itu rupa-rupanya meninggal dunia di dalam kebaikan. Subhanallah. Apakah yang dilakukan oleh mereka ini? Mereka ini satu sahaja, hanya mereka ini disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ahli peperangan Badar, ahli bai'atul ridwan, ahli suffah, dan juga para sahabat yang sebenarnya mereka telah pun diredai, dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan apa pun yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini, sedikit maupun banyak, subhanallah, dia adalah benda yang dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai besar kalaulah perkara itu baik.
dan kesilapan apa pun yang mereka telah lakukan di dalam dunia ini, subhanallah, begitu mudah mereka itu diingatkan untuk taubat dan beristighfar, dan begitu mudah mereka itu dimatikan dan diwafatkan dalam husnul khatimah, dalam syahid dan sebagainya. Hadirin ada rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disayangi dan dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam secara khususnya, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang disayangi dan dicintai oleh-Mu secara khususnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapapun kami, bagaimanapun amalan kami, sedikit mahupun banyak, sempurna ataupun tidak, ya Allah, terimalah amalan kami keseluruhannya, jangan sedikit pun, subhanallah, ditolak kembali, ya Allah. Ya Allah, tangan kami yang kami depakan kepadamu ini, ya Allah, janganlah dikembalikan kosong, ya Allah. Ya Allah, tangan kami yang kami depakan kepadamu ini, ya Allah, memohon 1000 harapan daripadamu, ya Allah, janganlah dikembalikan kosong, ya Allah. Ya Allah, pengharapan kami, ya Allah. Ya Allah, keinginan kami, ya Allah. Ya Allah, apa yang kami terbuku di dalam dada kami dan hajat kami yang kami tidak sempat untuk lafazkan yang terlalu banyak ini, ya Allah, perkenankan ia, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya ada salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada setinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surau An-Nur ini, subhanallah. Akhir kalam, aqulu qawli hadha li wa lakum, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.